Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu hangat hari ini ialah, kalau ketagih sangat, bubarlah Dun Kelantan. Wow, beranikah PAS bubar Dun Kelantan, Dewan Undangan Negeri Kelantan dalam masa yang terdekat, kalau betul-betul sudah ketagih sangat? Pemimpin UMNO membidas Ketua Penerangan Bersatu Razali Idris kerana terus menggesa Perdana Menteri Anwar Ibrahim membubarkan Parlimen. Inilah yang dikatakan tindakan paling tidak bertanggungjawab. Negara sekarang dalam arah ataupun aliran yang sangat baik menuju kepada pemulihan. Bahkan negara sekarang berada dalam ambang yang paling maju sejak pasca COVID-19. Bahkan nilai mata wang ringgit Malaysia sekarang jauh lebih baik berbanding hari-hari yang dahulu. Ini menunjukkan negara kita sedang dalam keadaan pemulihan dipimpin oleh Kerajaan Perpaduan Kerajaan Madani yang mana dianggotai oleh Pakatan Harapan Barisan Nasional GPS dan GRS dipimpin oleh Anwar Ibrahim. Namun demikian, tindakan Ketua Penerangan Bersatu Razali Idris terus-menerus menggesa Perdana Menteri Anwar Ibrahim membubarkan Parlimen adalah tindakan yang paling sembrono. Bukan saja tidak memikirkan tentang masa depan Malaysia, hanya memikirkan kuasa, kata netizen. Bayangkan, kerajaan baru berusia 2 tahun setengah, tapi sudah nak bubar Parlimen. Apa punya manusia macam ini, kata netizen. Kalau dah kemeruk kuasa sangat, tunggulah 5 tahun ini. Berkata titah Kebawah Yang Maha Mulia di Pertuan Agong, tunggulah PRU akan datang 5 tahun saja, tak lama. Ini dah kemeruk sangat berkuasa, dah ketagih sangat kuasa, tak sangka pula masih lagi menggesa bubar Parlimen. Apa kata? Kata Puan Zarkasi, kalau ketagih sangat, bubarlah Dewan Undangan Negeri Kelantan. Kalau ketagih sangat, bubar Dewan untuk uji kekuatan, lebih baik bubar Dewan Undangan Negeri Kelantan, kata Puan Zarkasi. Perikatan Nasional baru sahaja kalah teruk di Nenggiri, kata anggota Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO Muhammad Puan Zarkasi. Bulan lalu, BN merampas semula kerusi Nenggiri dalam pilihan raya kecil PRK dengan majoriti besar 3,352 undi, jauh lebih besar berbanding majoriti 810 undi PAS sebelum ini. Terdahulu, Razali berkata pilihan raya adalah jalan terbaik untuk mengukur sokongan kerajaan, bukan usul tidak percaya di Dewan Rakyat. Kalau betul-betul nak dapatkan mandat sahih, maka Perdana Menteri Anwar Ibrahim segera bubar Parlimen kerana yang mutlak memilih adalah rakyat jelata, bukan ahli Parlimen. Dia dipetik sebagai berkata kepada FMT. Razali berkata seperti ini seakan-akan dia lupa bahawa mereka pernah membuat perkara yang jauh lebih tidak bermoral, iaitu langkah Sheraton. Bukankah langkah Sheraton itu jauh lebih teruk, iaitu menjadi kerajaan melalui tebuk atap, menjadi Perdana Menteri melalui tebuk atap, bukan dipilih oleh rakyat. Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri kerana telah melalui proses pilihan raya dengan disokong oleh ahli Parlimen daripada GRS, GPS dan juga Barisan Nasional. Jadi, di mana ilmu pengetahuan ahli Parlimen ini ataupun Razali ini sehingga dia lupa bahawa mereka lah terdahulu pernah melakukan langkah yang jauh lebih jahat, iaitu langkah Sheraton. Sementara itu, Puan berkata pembubaran Parlimen hanya membuang masa, membazir dan menyusahkan rakyat. Rakyat di luar sana betul-betul sudah muak dengan permainan politik. Asik-asik pilihan raya. Tunggulah 5 tahun. Kami semua menjunjung kasih titah Kebawah Yang Maha Mulia di Pertuan Agong yang telah bertitah, kalau nak bermain politik tunggu 5 tahun. Tunggulah 5 tahun. Kalau benar-benar anda berkuasa,
Anda pasti akan menang. Jangan pula sekarang. Menyifatkan Razali terlalu naif, Puad sebaliknya mencabar Perikatan Nasional untuk memujuk mana-mana parti kerajaan menarik balik sokongan kalau benar kerajaan hari ini pecah. Itu jauh lebih baik. Kami, netizen, rakyat Malaysia dah muak. Malas sudah nak mengundi-ngundi setiap tahun. Bayangkan, PRU yang lepas, sebelum PRU 15, berapa kalikah kita mengundi dan macam-macam lah perkara yang betul-betul membuatkan rakyat muak dengan permainan politik yang ada. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Tindakan timbalan Ketua Pemuda PAS, biadab, menghina dan juga mengungkit semula kes Anwar Ibrahim dianggap sebagai lupa daratan. Ini apabila Faiz sekali lagi mengingatkan Pemuda PAS, Fazil Nur pernah membela Anwar Ibrahim. Anak bekas Presiden PAS, Fazil Nur, mengingatkan, saya pemuda parti itu bahawa Allahyarham bapanya berdiri teguh dalam mempertahankan Anwar Ibrahim ketika Perdana Menteri itu menghadapi pertuduhan liwat suatu ketika dahulu. Setiausaha Agung Amanah, Faiz Fazil berkata, arwah bapanya juga selalu berkongsi cerita mengenai kezaliman terhadap Anwar di rumah dan hampir setiap malam ketika berceramah. Almarhum Fazil Nur juga tidak pernah jemu mengunjungi Anwar Ibrahim ketika prosiding mahkamah berlangsung, serta almarhum Fazil Nur juga adalah pemimpin pertama pembangkang ketika itu hadir mempertahankan Anwar Ibrahim. Kata bekas adun Permatang Pasir itu dalam satu kenyataan media. Faiz mengulas gesaan timbalan Ketua Pemuda PAS Muhammad Faiz Sabri agar Anwar memohon semakan terhadap kes liwat berkenan. Ia susulan ucapan Anwar pada Sabtu lalu sempena ulang tahun ke-25 Gerakan Reformasi, di mana Presiden PKR itu menyatakan dirinya sebagai banduan terhormat yang berdepan dengan tuduhan yang zalim dan keji. Anwar dipenjarakan sebanyak 2 kali atas tuduhan salah guna kuasa dan liwat yang menurutnya direka oleh musuh politiknya. Kes pertama adalah pada tahun 1999 ketika pentadbiran Dr. Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri. Dia dibebaskan pada tahun 2004 apabila Abdullah Ahmad Badawi menggantikan Mahathir. Penubuhan Barisan Alternatif, Faiz mengingatkan Pemuda PAS bahawa bapaknya pada tahun 1999 telah membantu gerakan bernama Gerak untuk menggerakkan sokongan rakyat bagi membela Anwar. Menubuhkan gerak adalah langkah pertama almarhum Fazil Nur menggerakkan gerakan rakyat membela Anwar Ibrahim yang kemudiannya menjadikan PAS mula diterima rakyat pelbagai lapisan sehingga menjadi parti politik yang kuat dan menang 27 kerusi parlimen dalam PRU 1999. Katanya, merujuk Barisan Alternatif yang disertai PKR, DAP, PAS dan Parti Rakyat Malaysia PRM. Adakah Pemuda PAS bersedia menyangkal fakta sejarah ini? Soal Faiz hari ini. Pada 2015, Anwar disabitkan sekali lagi atas tuduhan liwat ketika pentadbiran Najib Razak. Faiz yang juga seorang peguam mengingatkan Pemuda PAS bahawa Anwar telah dibebaskan dalam kes liwat pertama tanpa sebarang sabitan oleh Mahkamah Persekutuan. Manakala bagi kes kedua, katanya, pengampunan penuh diraja telah diberikan yang menjadikan semua rekod sabitan kes kedua dibersihkan.
Oleh itu, saranan Timbalan Ketua Pemuda PAS Saudara Muhammad Hafiz Sobri bahawa Anwar Ibrahim perlu memohon semakan semula kes adalah tidak berasas dan menunjukkan pemuda PAS buta undang-undang. Ini adalah kerana tiada sabitan kes yang ada untuk disemak semula. Sebaliknya, yang perlu disemak adalah pemikiran pemimpin PAS yang tidak habis-habis, mengungkit kisah lama yang tiada lagi rekod jenayah seolah-olah PAS ketandusan idea sebagai pembangkang tegasnya lagi. Faiz juga berkata ketika pemimpin lama PAS termasuk presidennya Abdul Hadi Awang mempertahankan Anwar, pelbagai nas dan dalil dikemukakan bagi mengukuhkan hujah kezaliman tersebut. Namun, kini PAS seperti biasa mencari fatwa baru pula dengan mengubah fatwa lama. Itulah sikap PAS yang mahir menggunakan fatwa demi keuntungan politik. PAS kini tidak lagi mempunyai prinsip seperti mana sikap pemimpin PAS terdahulu, dakwa Faiz. Dalam ucapannya semasa perhimpunan kira-kira 20,000 penyokong di Arena Aziata, Anwar menamakan Fazil, bekas Mursidul Ampas Al-Irham Nik Abdul Aziz Nikmat, serta bekas Imam Besar Masjid Negara Taib Azamuddin Muhammad Taib sebagai antara yang membelanya. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Jumpa lagi. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. PRK Dewan Undangan Negeri Mahkota kini masuk ke fasa-fasa yang terakhir. Namun yang mengejutkan ialah apabila Menteri Besar Johor tampil menyatakan kesedihan. Beliau berkata beliau sedih dan berharap pengundi Cina Mahkota tak menghukum beliau. Apa cerita di sebalik pengakuan daripada Menteri Besar Johor ini, iaitu On Hafiz, sehingga beliau harap pengundi Cina di Mahkota tak hukum beliau? Menteri Besar Johor On Hafiz Ghazi berharap pengundi Cina tidak menghukumnya dengan tidak keluar mengundi pada pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri itu. On Hafiz berkata, dia menerima laporan daripada komuniti perniagaan yang menyatakan pengundi Cina di Mahkota kurang berminat untuk mengundi kali ini. Jika benar, saya sangat-sangat sedih kerana isu-isu di peringkat persekutuan, mereka pengundi Cina hendak hukum saya, kata beliau. Kalau betul ia berlaku, saya rasa macam saya kena hukum. Sebab kerana saya bekerja keras untuk bangsa Johor, tanpa mengira warna kulit, tanpa mengira cuaca, katanya pada satu video temu bual bersama China Press. Dipercayai isu yang dimaksudkan oleh On Hafiz itu merujuk kontroversi pensijilan halal antara Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh dan Naib Pengerusi DAP Teresa Kok. Sebelum kempen pilihan raya kecil Mahkota bermula, terdapat kebimbangan bahawa serangan Akmal terhadap Kok mungkin akan menjejaskan peluang BN untuk menang. Pengundi Cina mewakili sekitar 35% pemilih di Mahkota dengan 54% Melayu dan 8% India. Sepanjang kempen pilihan raya di Dewan Undangan Negeri Mahkota, pemimpin Kerajaan Perpaduan dan Perikatan Nasional dilihat cuba meraih sokongan pengundi Cina. Pengarah pilihan raya kecil PN Azmin Ali memberitahu Malaysia Kini, pengundi Cina di kawasan itu meluaskan rasa tidak puas hati terhadap Putrajaya berkenaan beberapa isu termasuk kos sara hidup tinggi, inflasi meningkat dan peluang pekerjaan serta perniagaan yang merosot. Pada masa sama, calon BN Syed Hussein Syed Abdullah ketika turun padang berkempen telah menunjukkan kebolehan bertutur dalam bahasan Mandarin untuk menarik undi pengundi Cina. Dalam perkembangan berkaitan, On Hafiz berkata, dia masih mempunyai harapan dengan pengundi Cina kerana mereka boleh melihat
usaha keras kempen Barisan Nasional. Saya melakukannya untuk bangsa Johor, termasuk yang terlibat anak-anak kita, anak-anak Kluang yang berulang alik setiap hari, katanya. Jadi saya harap saya tidak dihukum karena perbezaan pendapat orang lain, katanya lagi. On Hafiz juga berkata dia yakin calon kerajaan perpaduan Syed Hussein akan berkhidmat untuk rakyat di Dewan Undangan Negeri Mahkota. Katanya dia sendiri akan memantau serta memastikan jika Syed Hussein menang, dia akan bekerja keras untuk membantu dirinya selaku Menteri Besar dan Ahli Parlimen Kluang Wong Shu Ki. Syed Hussein dan calon PN Muhammad Haizan Jafar bertarung merebut kerusi mahkota pada 28 September ini yang kosong selepas kematian penyandangnya Allahyarhamah Sarifah Aziza Syed Zain pada 2 Ogos. Saudara-saudara sekalian, adakah UMNO melalui kepimpinan pusatnya perlu mendesak Akmal Saleh memohon maaf? Itu persoalan yang patut diketahui dan diberi jawaban segera oleh UMNO buat masa ini. Kerana pastinya Perikatan Nasional akan menggunakan isu itu untuk meraih undi pengundi Cina. Dan pastinya pengundi Cina mungkin boleh terpengaruh dan mereka mungkin akan protes, undi protes. Jadi, sekali lagi persoalan, perlukah kepimpinan pusat UMNO, pemimpin-pemimpin tertinggi UMNO, mendesak Akmal Saleh memohon maaf kepada Teresa Kok? Mana yang lebih penting? Ego ataupun kemenangan parti? Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akibat daripada tindakan pemuda PAS menghina Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia, kini mula timbul perdebatan sesama mereka. Baru sebentar tadi saya menonton sebuah video di YouTube yang mana seorang pakcik memberikan nasihat yang cukup padu kepada Ketua Pemuda PAS itu. Beliau kata Ketua Pemuda PAS agak lupa tentang sejarah perjuangan Anwar Ibrahim. Selain daripada itu, satu lagi laporan di Malaysia kini menulis Nabi larang menghina orang, kata ahli akademik kepada kuli. Kerana sebelum ini dalam satu juga laporan, kuli cuba mempertahankan tindakan seorang pemimpin UMNO yang turut juga menghina orang lain. Seorang ahli akademik berkata, Akmal Saleh memang berhak mempersoalkan kenyataan Teresa Kok berhubung kenyataan pemimpin DAP itu mengenai isu pensijilan halal. Bagaimanapun, kata Tajuddin Muhammad Rasdi, Ketua Pemuda UMNO Malaysia itu tidak sepatutnya melemparkan kata-kata penghinaan seperti memanggil Teresa Kok sebagai nyonya tua atau meminta kerajaan menyediakan logo tidak halal untuk dilekatkan di dahi ahli parlimen seputih itu. Sehingga ada netizen yang kata, sikap Akmal Saleh ini hampir-hampir menyerupai sikap pemuda PAS yang turut menghina Anwar Ibrahim. Ada yang menasihati Akmal Saleh supaya lebih berhati-hati. Kerana UMNO merupakan sebahagian daripada kerajaan yang ada sekarang. UMNO sepatutnya lebih berhati-hati. Kerana kalau mereka terkeluar daripada kerajaan, sebenarnya UMNO dalam satu keadaan yang agak bahaya. Saudara-saudara sekalian, mengulas sokongan diberikan UMNO, Tengku Razali Hamzah kepada Akmal untuk tidak meminta maaf kepada Kok.
Tajuddin berkata larangan menghina atau melabel seseorang itu dilarang sendiri oleh Nabi Muhammad. Dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali katanya, ulama besar itu menjelaskan bahawa dibolehkan bagi orang Islam menggunakan nama atau panggilan tertentu kepada orang lain dengan penuh kasih sayang. Sebagai contoh, Nabi Muhammad memanggil salah seorang sahabatnya sebagai Abu Hurairah atau bapa kucing kerana sahabat terbabit suka bermain dengan kucing dan dia sendiri suka kepada gelaran tersebut. Begitu juga Nabi Muhammad memanggil menantunya Ali Abu Talib sebagai Abu Turab atau bapa debu apabila mendapati beliau sedang tidur di Masjid Nabawi di Madinah dan dia ditutup dengan debu, dan Ali tidak kisah dipanggil sedemikian katanya kepada Malaysia kini. Bagaimanapun menurut Tajuddin, jika individu terbabit tidak berkenan dengan gelaran yang diberikan, maka berdosa untuk melakukan panggilan atau gelaran tersebut. Dosa itu pula hanya boleh dihapuskan jika orang berkenan memberikan kemaafan. Jika tidak, di akhirat nanti dosa ini akan dibangkitkan sebagai bukti, katanya lagi. Pagi tadi Malaysia kini melaporkan, menyiarkan laporan mengenai Tengku Razali Hamzah yang membela Akmal dengan menganggap pendirian Exco Melaka itu selaras dengan perjuangan UMNO. Mengapa nak kena minta maaf kepada Kok, kata Kuli. Saya rasa ini adalah pandangan ikhlas daripada Ketua Pemuda Akmal. Dia meluahkan perasaan dan bukan soal si halal tak halal, tapi soal perasaan dia tak begitu puas hati. Pandangan saya, macam apa yang diluahkan oleh pemimpin kita, sama ada Akmal ataupun sesiapa, bukan bererti kita mempunyai perasaan anti ataupun nak lawan, katanya yang dipetik Malaysia Gazette. Tajuddin yang pernah mengkritik Akmal sebelum ini menegaskan kenyataan Ketua Pemuda UMNO terhadap Kok jelas tidak wajar, selain bukan akibat diprovokasi. Justru katanya tindakan Akmal tersebut bolehlah dianggap sebagai berdosa. Mungkin memang menjadi budaya UMNO menggunakan istilah menghina lawan politik terutamanya bukan Islam, tapi ia dilarang oleh Nabi Muhammad dan Islam. Jika tiada mufti tidak memberitahu Tengku Razali Hamzah perkara ini, izinkan saya berbuat demikian, tambahnya. Menurut Profesor Seni Budaya Seni Bina itu, tingkah laku yang dipaparkan ahli politik terbabit sebenarnya mencemarkan rasa hormat dan keharmonian di Malaysia. Apakah contoh yang mahu Akmal tunjukkan sebagai wakil rakyat Exco dan seorang dihormati dengan gelaran yang terhormat? Katanya, sebagai umat Islam, kata Tajuddin, Nabi malah melarang perbuatan menghina musuh-musuh Islam yang gugur dalam peperangan kerana dikuatiri ia turut menghina ahli keluarga mereka. Lebih-lebih lagi jika seorang Muslim tidak menghormati nama wakil rakyat yang sangat dihormati seperti Kok yang masih hidup, mempunyai keluarga dan merupakan sebahagian daripada kumpulan etnik yang banyak menyumbang kepada kemakmuran Malaysia, katanya lagi. Sebelum kita berpisah, sekali lagi, patutkah Akmal Saleh memohon maaf kepada Teresa Kok kerana ada yang khawatir jangan-jangan tindakan dan polemik yang berpanjangan ini akan menyebabkan UMNO dihukum dalam PRK, Dewan Undangan Negeri Mahkota. Sudah banyak perkara yang kini menjadi kerisauan dalam pilihan raya itu. Terkini, ahli Parlimen DAP juga telah mendedahkan ada surat layang kini beredar untuk meminta supaya pengundi Cina di Dewan Undangan Negeri Mahkota itu memilih Perikatan Nasional, menolak UMNO dan tidak turun mengundi. Hal itu dikaitkan dengan tindakan Akmal Saleh menghina Teresa Kok. Ada juga netizen yang mula mengatakan bahawa mungkin waktunya untuk UMNO diingatkan sekali lagi, diberikan pengajaran semula
bahwa mereka tidak boleh lupa bahwa mereka kini dalam proses untuk bangkit. Ada netizen kata, baru nak bangkit, baru nak mula bangkit, tapi dah mula sombong, kata netizen. Jadi ada yang kata mungkin UMNO akan diajar lagi dalam pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Mahkota ini. Kerana apa yang berlaku nanti akan menentukan perasaan pengundi yang ada di sana, memandangkan komposisi pengundi di Dewan Undangan Negeri Mahkota 35% adalah berbangsa Cina. Jadi, mampukah UMNO memenangi hati pengundi-pengundi Cina di kawasan itu sekiranya Akmal Saleh tidak memohon maaf? Adakah para pengundi Cina di kawasan itu akan protes sekali lagi dengan tidak turun mengundi dan akan menyebabkan UMNO kalah tersungkur di sana? Dan untuk makluman, walaupun UMNO kalah di kawasan itu, sebenarnya tidak ada apa-apa perubahan yang boleh berlaku. Kerajaan pun tidak akan bertukar, kerajaan negeri pun tidak akan bertukar. Cuma ada pengajaran baru untuk dipelajari oleh UMNO. Walau bagaimanapun, kita berharap supaya para pengundi Dewan Undangan Negeri Mahkota turunlah beramai-ramai mengundi. Tunaikan tanggung jawab Anda sebagai rakyat Malaysia. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe.